Kunjungan Presiden Amerika Syarikat Donald Trump ke Ibu Negara semasa sidang kemuncak ASEAN ke-47 baru-baru ini membuka peluang perniagaan baru untuk negara. Menurut Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim, kira-kira 15 syarikat gergasi Amerika Syarikat berhasrat mengembangkan operasi atau memudah cara pelaburan di Malaysia. Perdana Menteri mengulas pertemuan bersama Pakatan Perniagaan AS-APEC semalam. Pakatan Perniagaan itu terlibat dalam bidang farmaseutical, semikonduktor dan perkhidmatan kewangan. Mereka termasuk syarikat gergasi Microsoft, Amazon Web Services, Philip Morris International dan JP Morgan Chase. US-APEC Business Coalition, syarikat Amerika yang besar yang sama ada nak mengembangkan pelaburan atau dengan beberapa usul untuk memudahkan atau mudah cara dari segi pelaburan Amerika di Malaysia. Beliau berkata demikian kepada media Malaysia di akhir lawatan ke Korea Selatan bagi menghadiri mesyuarat pemimpin ekonomi APEC. Datuk Seri Anwar bagaimanapun tidak menyatakan jumlah yang akan dilaburkan syarikat terbabit. Dalam pada itu, beliau turut mengadakan pertemuan dengan dua syarikat tempatan Republik itu semalam. Syarikat pembuatan JS Link dan Linus Malaysia akan membangunkan kemudahan magnet berkuasa tinggi bernilai 600 juta ringgit di Pahang sekaligus mengukuhkan industri nadir bumi negara. Selain itu, syarikat kimia dan pertanian Namhe Chemical Corporation bersetuju meningkatkan import bahan mentah baja kimia dari Malaysia bernilai 500 juta ringgit. Dalam pada itu, Malaysia percaya teknologi kecerdasan buatan atau AI mampu memajukan tamadun. Namun, Datuk Seri Anwar menegaskan teknologi AI perlu berkhidmat kepada manusia dan bukannya menguasai. Laporannya bersama Afrina Romzi dari Gyeongju, Korea Selatan. Pada sesi kedua mesyuarat APEC siang tadi, Perdana Menteri berkata kemajuan teknologi termasuk AI mesti dicapai tanpa mengorbankan alam sekitar atau kompas moral ihsan. Beliau menambah dunia telah melihat bagaimana nilai kemanusiaan dan keadilan hanyut di tengah-tengah ledakan teknologi. And I believe to remain human, the issues must be addressed and APEC must take the lead. Of course we believe, in Malaysia we believe, we are promoting AI, semiconductor in an aggressive way because technology and the power to elevate civilization. Di sebalik cabaran itu, katanya, Malaysia mengalu-alukan pelaburan pusat data, pembangunan kapasiti digital serta peluang pekerjaan dan industri baru. Negara juga menyokong penggunaan AI yang bertujuan memperkukuh ilmu, mempercepat inovasi dan mengangkat martabat masyarakat. Ketika teknologi tidak lagi boleh dipisahkan dalam kehidupan manusia, Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim mengingatkan pemimpin ekonomi APEC bahawa kemajuan itu perlu disertai dengan nilai kemanusiaan, etika dan juga tanggungjawab terhadap kelestarian. Ini bagi memastikan manfaatnya benar-benar dapat dirasai oleh masyarakat. Afrina Romzi bersama juru kamera Nurliza Muhammad Saleh, TV3, Gyeongju, Korea Selatan. Pergaduhan dua bersaudara berakhir tragedi apabila mangsa maut dipenggal adik iparnya dalam kejadian di Jelun, Kedah. Mayat mangsa ditemui dalam keadaan kepalanya terpisah daripada badan. Suspek direman 6 hari bagi membantu siasatan. Kejadian ngeri ini berlaku di kawasan sawah padi di Kampung Pida 3 jam 7 malam semalam. Mayat Nasir Maknayan yang juga seorang pesawah ditemukan dalam keadaan diselaputi lumpur. Bahagian kepala mangsa ditemui kira-kira 1 meter daripada badannya. Beberapa kesan tetakan lain turut dikesan pada badan mangsa. Selepas kejadian, suspek didapati bersembunyi dalam bilik di rumahnya sebelum berjaya dipujuk keluar oleh polis 15 minit kemudian. Suspek berjaya ditangkap pada jam lebih kurang 8 malam setelah pihak polis berjaya memujuk suspek yang pada ketika itu masih memegang parang. Barang juga turut dirampas bersama suspek. Katanya mangsa berusia 45 tahun sudah berkahwin dan mempunyai 2 anak, manakala suspek masih bujang. Ujian saringan air kencing mendapati suspek 38 tahun bebas daripada pengaruh dada. Mayat dibawa ke Jabatan Forensik Hospital Sultanah Bahia. Dan berikut detik memilukan dikongsi isteri mangsa sebaik menemui jasad suaminya terlentang dalam sawah.
turun lari panggil tolong macam tu je lah. Turun riba tu kan, riba dia tu. Riba lama duduk dalam tu, dalam lumpur tu. Kejam lah kot lah. Yang bahagian kat mana? Kat mana? Nampak tak? Kau nampak tak? Ada kat situ. Kat situ juga. Tapi kau kan hanya mampu. Tak tengok riba badan tapi kau tak tengok, cuma duk huruf. Ada dia lah kan. Menurut Marliana, beberapa jam sebelum kejadian, dia sempat berbual dengan suaminya mengenai kambing peliharaan mereka masih belum dibawa pulang. Mangsa kemudian keluar untuk mencari kambing berkenaan namun tidak kembali selepas itu. Jenazah suaminya dijangka dikebumikan di tanah perkuburan Islam Masjid Kampung Pida 3 Jerlun malam ini. Kementerian Pendidikan akan mengembalikan sistem sasiah diri murid SSDM kepada fungsi asal iaitu hanya mencatat kes salah laku dan tindakan disiplin. Menterinya Fadlina Siddiq menjelaskan ia bertujuan mengurangkan beban tugas guru. Menurut Fadlina, langkah itu membolehkan guru memberi tumpuan kepada tanggungjawab utama khususnya pelaksanaan kurikulum baru sekolah rendah dan menengah pada 2026 dan 2027. Ujar beliau, SSDM akan berfungsi membantu pihak sekolah mengesan murid yang benar-benar memerlukan intervensi sama ada daripada Kementerian Kesihatan KKM, pihak berkuasa atau bentuk intervensi sosial lain. Fadlina berkata, SSDM tidak sepatutnya menjadi mekanisme pertandingan atau membebankan guru. Sebaliknya perlu dikekalkan kepada tujuan asalnya untuk merekodkan perilaku disiplin murid. Langkah penambahbaikan itu akan dimuktamad dalam tempoh terdekat bagi memastikan pelaksanaannya membantu meringankan tugas guru. Langkah diumum KPM itu disambut baik Kesatuan Perkhidmatan Perguruan Kebangsaan NUTP. Dan dengan pengumuman ini bermakna guru-guru tidak lagi dipaksa untuk memasukkan begitu banyak amalan baik murid-murid. Dan ada ketikanya ada pertandingan pula antara sekolah-sekolah bagi mencari sekolah yang mana paling banyak dapat memasukkan amalan baik murid. Dan ini merupakan salah satu punca yang menyebabkan guru terbeban